Ya, terima kasih Rizal Zulkafli di studio dan bersama saya pada petang ini ialah Dr. Abdul Jalil Hassan. Beliau adalah Ketua Malaysian Crisis Intervention Team, iaitu pasukan yang membantu keluarga penumpang, menenangkan keluarga penumpang pesawat MH370 di Hotel Everly di Putrajaya. Doktor, apa yang mungkin ramai orang yang cuba buat sekarang ialah contohnya di Astro Awani, kita dapat email, kita dapat dalam Twitter, ramai orang cuba membantu keadaan. Tetapi bila kita tengok orang yang orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jadi bagaimana pasukan doktor, ada 45 orang kesemuanya, apakah cabaran untuk menenangkan keluarga penumpang MH370 ini? Kerana apabila sesuatu berita itu pasti, maka mungkin lebih senang untuk menenangkan. Tetapi apabila belum ada kepastian, apakah cabaran yang dihadapi oleh pasukan, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Tuan Suhaimi. Sebenarnya kita sekarang menghadapi isu di mana berlaku ledakan media, press dan sebagainya, dan media alternatif, internet, Twitter dan sebagainya. Dan itu membawa banyak maklumat-maklumat yang mana mempengaruhi kita punya keluarga penumpang-penumpang yang terlibat. Itu menjadi satu masalah juga pada kita, di mana berita-berita tadi yang belum disahkan tadi itu mengganggu emosi keluarga yang terlibat. Jadi kita minta kalau boleh masyarakat umumnya jangan berandaian ataupun melakukan apa saja teori sendiri dengan tujuan untuk mencari apa jua maksud sekalipun. Jangan berteori dengan apa yang berlaku, kerana yang menanggungnya itu akan merasa lagi beban. Sebab sekiranya teori itu benar atau tidak benar, walaupun itu dia masih belum disahkan oleh pihak berkuasa. Dan itu yang mempengaruhi sebenarnya emosi keluarga yang terbaik sekarang. Ya, doktor, mungkin selepas dah 2 hari, dah 3 hari. Dah 3 hari, ya. Apa agaknya setiap pagi apa yang diperkatakan oleh keluarga penumpang pesawat MH370 ini kepada kaunselor yang ada di sana? Dan kalau kita bercakap, kalau kata berjumpa kaunselor, selalunya kita mengambil masa yang agak lama untuk mendapat report itu. Tapi dalam kes ini, dan mereka datangnya dari latar belakang yang berbeza, kaum yang berbeza. Jadi bagaimana, apa yang berlaku di pagi hari? Adakah mereka jumpa doktor, contohnya apa yang diperbualkan, dan bagaimana usaha untuk menenangkan itu? Kerana kami cuba menyelami perasaan ahli keluarga. Sebegini, sebenarnya dalam proses bantuan yang telah diuruskan sekarang, kita ada 2-3 agensi yang terlibat bersama-sama dengan kita. Yang pertama sekali adalah first responder daripada MAS sendiri, yang merupakan special assistant team. Pasukan ini membantu keluarga bagi tahap yang pertama. Lapisan yang pertama akan dilakukan oleh Social Assistant Team. Selepas itu, sekiranya bantuan seterusnya diperlukan, sekiranya keadaan itu, kita barulah sampai kepada peringkat kita. Mari kita akan memberikan perkhidmatan kaunseling atau psikologi yang bersesuaian. Dan sekiranya keadaan itu masih lagi diperlukan, masih lagi agak kritikal, dan kita akan rujuk kepada psikiatris yang juga berkampung di Hotel Everly. Dan seterusnya kita juga di sana ada medical team daripada Hospital Putrajaya dan sekitarnya yang membantu sekiranya ada dengan ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan, darah tinggi atau kencing manis dan pening, demam dan sebagainya. Memang kita sediakan semuanya sekali untuk keluarga penumpang-penumpang yang terlibat. Cuma pada peringkat awal, ini kita katakan sebagai krisis. Jadi pada peringkat awal ini kita tidak menggunakan kaunseling per se, session kaunseling itu dan sebagainya. Cuma kita membentuk repo dengan menyatakan kehadiran kita dan apa yang boleh kita bantu dia pada ketika ini. So, sekiranya dibangun pagi, dia dapati ada orang yang boleh membantu. Dan di situlah peranan kita. Yang mana kita tidak lepaskan dia begitu saja. Kita ada di sana bersama mereka, dan sekali mereka melakukan apa juga bantuan, kita sedia untuk membantu. Actually, contoh yang paling mudah, yang paling mudah contoh ada di kalangan keluarga yang meninggalkan kenderaan di KLIA misal contoh, dan dibawa ke Hotel Everly dengan pengangkutan. Jadi, bagaimana dengan kedudukan kenderaan dia tadi?
bagaimana dengan bayaran parking dan sebagainya, itu juga kita uruskan bersama dengan MAS. Ya, ini saya rasa mungkin doktor boleh membantu kami dalam isu ini, kerana kalau kita lihat bila saya tengok visual dan juga temu bual yang dijalankan oleh rakan saya yang berada di Hotel Everly Zan Azli, kita lihat mereka dalam keadaan sedih satu. Kemudian mereka mempunyai keluarga yang ditinggalkan di rumah, ada anak yang bersekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mententeramkan seseorang itu yang juga perlu mententeramkan anak dan ahli keluarga yang lain? Itu satu cabaran yang sangat besar. Dan bagaimana untuk menentukan dan kita dalam keadaan sedih sekarang ini, tapi kita masih semangat itu akan tetap kuat. Tapi yang jadi cabaran yang lebih besar ialah sekiranya kita tidak ada berita sehingga mungkin minggu ataupun bulan. Jadi bagaimana kalau kes-kes demikian? Okey. Dalam keadaan sekarang, bila dalam keadaan masih lagi terkejut dengan apa yang berlaku, dengan ketidakpastian yang berlaku pada hari ini, kebanyakan keluarga di sana akan merasa sesuatu yang tidak pasti. Setiap hari menunggu berita, khabar daripada apa yang pihak berkuasa dan juga apa yang mereka ketahui. Cuma apa yang boleh kita lakukan adalah membina repo dengan keluarga-keluarga yang terlibat, dengan menyatakan bahawa apa yang berlaku ini ada yang akan kita bantu. Mana kita ada di sana untuk membantu mereka. Mana tidaklah kita sampai ke peringkat itu. Walau bagaimanapun, kesannya tidak berhenti di sini saja. Kita ada post traumatic stress disorder misalnya contoh. Okey, dengan sebab itu juga kita mengumpulkan alamat dan sebagainya supaya selepas ini kita boleh buat follow up bersama dengan mereka lagi. Mana kita tidak tinggalkan dia sebegitu saja. Kita akan melakukan follow up, especially yang dilakukan oleh counsellors kita daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di mana saja mereka berada, kita ada pegawai yang akan in charge. Jadi dalam keadaan ini saya ingin nyatakan bahawa kita akan sentiasa ada di mana mereka berada, dan sekiranya kita diperlukan, kita ada untuk mereka. Itu yang penting. Mungkin di sini doktor boleh membantu ahli-ahli keluarga yang lain juga, kerana mereka ahli-ahli keluarga terdekat yang sekarang ini berada di Everly Hotel di Putrajaya. Jadi mereka ini sudah tentu ada telefon bimbit di mana mereka akan berhubung dengan saudara mara yang lain. Dan ada kalanya saudara mara yang lain mahu juga membantu dalam menenangkan, tapi ada kalanya caranya tidak begitu kena kan. Jadi mungkin doktor boleh berkongsi apakah mungkin bahan perbualan ataupun apa yang harus dijauhkan supaya kita dapat membantu semangat itu berada di tahap yang sepatutnya dan tidak berasa terlampau sedih atau terlampau sungguh dan sebagainya. Baik. Dalam konteks ini kita tak nafikan ramai di antara kita yang suka untuk membantu dan memang berkeinginan untuk membantu, tetapi kaedahnya kadang-kadang tidak kena dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan sabar misalnya contoh. Itu perkataan yang baik. Tetapi bila mana terlibat dengan insiden krisis begini, perkataan itu merupakan perkataan yang perlu kita elakkan. Kesihan, sabar dan sebagainya. Sebab sebagai contoh kalau kita ambil kes bencana banjir di Kuantan ketika dahulu, kita pernah ke sana dan dinyatakan, dia kata, kalau saya tidak sabar, telah lama saya membentak. Selama saya luahkan, saya menangis, tapi kerana sabarlah saya masih ada di sini. Makna kata perkataan itu bagus, tetapi sekiranya digunakan dalam keadaan yang tidak sesuai, dia boleh menyakitkan orang yang menghadapi itu. Sebab itu juga dengan kesihan. Kesihan misalnya, kesiannya apa yang berlaku, dia akan merendahkan lagi moral orang yang terlibat dan orang yang cuba kita bantu. Niat kita baik, tetapi kesannya akan kesan negatif pada orang yang menerima. Jadi pada mereka yang ingin membantu, saya ingat yang paling mudah adalah nyatakan apa yang boleh saya bantu, apa yang boleh saya tolong, apa yang boleh saya buat untuk membantu. That's all. Cukup dengan setakat itu. Okey, Dr. Abdul Jalil, rakan saya Rizal Zulkafli di studio juga ingin bertanyakan soalan. Rizal, teruskan saja Rizal. Ya, terima kasih Suhaimi. Ketika saya membuat update melalui sosial media, saya dapat lihat bagaimana setengah-setengah pengguna sosial media agak tidak sensitif atau kurang sensitif dengan keadaan semasa. Jadi saya tanya kepada doktor, patutkah keluarga ni tengok sosial media ataupun patutkah mereka tengok baca laporan di akhbar ataupun laporan berita lain, ataupun tunggu pengumuman rasmi yang dibuat oleh mereka yang sepatutnya? Bagaimanakah mereka patut berdepan dengan media dalam situasi ini, doktor? Itu kalau saya boleh tambah, kita tidak boleh lari daripada Twitter dan sebagainya. Dan pada masa yang sama tadi doktor juga kata apabila ada pengumuman, ada press conference, kesemua ahli-ahli keluarga itu akan berada di depan TV. Jadi dalam kes ini, usaha doktor dan juga kaunselor-kaunselor lain yang berkhidmat itu
apa yang dibuat selepas mereka menonton itu? Ya. Okey. Sebenarnya dalam mengatasi isu ledakan media kita ini, ledakan maklumat dalam melalui media Twitter dan sebagainya, sebenarnya pihak MAS sudah menyediakan bagi setiap keluarga itu caregivers, caretaker, yang mana dia akan membantu keluarga tadi menangani isu. Sebagai contoh, maklumat hanya boleh masuk ataupun dapat atau perolehi melalui caregivers tadi atau caregivers tadi. Maknanya maklumat lain adalah maklumat yang tidak disahkan. Cuma ada satu orang sahaja yang dipertanggungjawabkan untuk memberikan maklumat. Dan maklumat itu akan disahkan. Okey, maknanya maklumat lain sekiranya dia perolehi sama ada melalui media, Twitter, WhatsApp dan sebagainya, itu maklumat yang tidak disahkan. Jadi itu dapat mengelakkan keluarga penumpang tadi daripada menerima maklumat-maklumat yang tidak tepat. Saya ingat itu yang kita tengah lakukan sekarang. Dan sekiranya berlaku, kita masih lagi berada dalam keadaan yang ketidaktentuan, ketidakpastian. Kita masih lagi boleh meletakkan harapan bahawa mereka masih lagi selamat sebenarnya. Okey, ataupun sebaliknya, kita berada dalam keadaan yang ketidaktentuan. Tetapi kita akan ada pilihan di mana kita boleh nyatakan bahawa kemungkinan untuk selamat tetap ada dan sebaliknya juga tetap ada. Jadi kita berada di tengah-tengah. Selagi tidak ada ketentuan, selagi itulah kita belum dapat buat kepastian apa yang perlu kita buat seterusnya. Ya doktor, kadang-kadang kita boleh baca juga ya dari orang kata body language, kadang-kadang dizziness, ada masalah penghadaman gastro, intestinal problems contohnya, kemudian sudah tentulah sleeping disorder dan sebagainya. Jadi bila katakan ahli-ahli keluarga penumpang ini mempunyai sintomas sedemikian, apakah mungkin orang kata, bukanlah saya nak gunakan perkataan rawatan, tetapi apakah dibuat selepas itu apabila mereka menyertai tanda-tanda, kerana tidak ramai orang yang orang kata tertekan dapat menerimanya. Ada yang bertindak ini psikosomatik. Yes. Okey, dalam keadaan sekarang bila emosi terganggu, psikosomatik akan mengambil peranan lah. Kebanyakan dia akan melibatkan masalah sama ada gastritis, sakit belakang, tidur, sakit kepala, pening dan sebagainya disebabkan oleh tekanan-tekanan yang hadapi. Biasanya sama ada kalau untuk rawatan psikologi atau kaunseling, kita akan buat relaxation. Okey, kita akan praktis relaxation supaya dia dapat menenangkan diri dia. Tapi dalam banyak keadaan kita akan refer kepada pihak perubatan, sebab kita pun bersama dengan pihak perubatan untuk menilai adakah dia mempunyai mungkin penyakit darah tinggi dan sebagainya. Sekiranya benar benda itu tidak ada dan melibatkan psikosomatik semata-mata, dan kita akan lakukan rawatan-rawatan terapi-terapi yang lain. Sebagai contoh, kita akan buat relaxation. Ada juga mungkin menggunakan terapi seperti spiritual emotional freedom technique, misalnya contoh self, ataupun menggunakan hipnosis bagi menenangkan, sebenarnya meletakkan dia dalam satu keadaan yang lebih selesa daripada apa yang berlaku sekarang. Tapi kemungkinan juga dalam keadaan sekarang daripada apa yang kita dapati, di segi tidurnya terganggu, di segi makannya juga terganggu. Itu berlaku hampir kepada semua keluarga. Kalau kita sendiri berada dalam keadaan dia pun, rasanya sudah kita juga akan mengalami keadaan yang sama. Cuma kita sekarang ni apabila sampai ke peringkat makan contoh, kita akan cuba untuk pujuk, bawa pergi makan, dan seterusnya untuk tidur, kita pujuk untuk tidur. Ada setengahnya terpaksa kita bantu mungkin dengan pihak perubatan untuk dapat diberikan ubat tidur dan sebagainya. Tapi kita cuba elakkan itu. Kalau boleh secara natural, mungkin lebih baik kita mungkin menggunakan terapi-terapi lain lah yang boleh membantu. Kita di Malaysia ada pelbagai kaum dan keluarga dari negara China yang akan datang. Ini mereka juga ahli keluarga mereka penumpang pesawat MH370 dari negeri China juga akan datang. Jadi kita akan melihat, kalau di Malaysia tadi doktor sendiri cakap yang cakap Cantonese dan sebagainya, tiba-tiba sekarang Mandarin pula. Jadi dan bukan sahaja bahasa tetapi cara melihat budaya dan sebagainya. Itu menambahkan lagi cabaran kepada mereka yang bertugas 45 orang semuanya. Secara keseluruhan, satu orang kaunselor tu dia berdepan dengan berapa ramai orang ahli keluarga, dan apabila datang lagi keluarga dari negeri China ini, dia akan bertambah. Jadi mungkin doktor boleh berkongsi kita cabaran seterusnya. Okey, cabaran seterusnya saya nampak sekarang ni bermulanya kemasukan keluarga penumpang daripada China. Okey, yang menjadi masalah kita adalah segi komunikasi berbahasa. Mungkin kita punya bahasa berbeza dengan yang digunakan. Even though kalau kita punya kaum Cina di Malaysia juga rasanya menggunakan dialek yang berbeza dengan yang datang daripada China itu. Yang keduanya dari segi budaya kita mungkin bila mana berlaku sesuatu grief
penderitaan sebegini dan sebagainya, kita ada cara yang berbeza. Segi agamanya juga berbeza, bagaimana kita menerima sesuatu, meredai bila berlaku sesuatu, tetapi dalam agama lain kemungkinan agak sukar. Dengan sebab itulah kita menyediakan juga kaunselor-kaunselor yang berbangsa Cina, dan juga kita jemput pelibatan daripada pihak NGO yang terlibat, dan sekarang ini pun MAS menyediakan NGO Suci sebenarnya daripada Taiwan untuk membantu keluarga daripada China yang datang ke tempat kita. Tapi di peringkat kita menyediakan juga kaunselor yang boleh berbahasa Mandarin dan juga Cantonese, dan sekiranya diperlukan kita akan bantu. Akan tetapi dia mesti melepasi tahap caretaker tadi atau caregiver tadi. Jadi sekiranya diperlukan dia akan kita masuk di situ. Doktor, selepas sejak hari Sabtu, sekarang dia dah hari Isnin, dah hari Isnin. Secara keseluruhannya mungkin tiap-tiap orang tu cara mereka menerima berita dan juga informasi yang mereka dapat berbeza. Tindak balasnya berbeza. Tapi secara keseluruhannya bagaimana doktor melihat ahli-ahli keluarga penumpang pesawat MH370 di Everly Hotel di Putrajaya ini setakat ini? Penerimaan itu berbeza-beza bergantung pada apa yang berlaku pada individu. Kita yang paling kuat sekali adalah saya melihat bagaimana kuatnya hubungan ahli keluarga dengan penumpang yang terlibat. Semakin kuat hubungan itu tadi, semakin banyak dia punya emotional attachment dengan itu, dia akan lagi banyak dia punya kesan emosi. Yang berbeza kalau hubungannya agak kurang ataupun mungkin renggang ataupun tidak begitu mesra, itu akan berbeza. Akan tetapi kita tengok bila keluarga terdekat ini, dia memang emosinya kuat. Attachment dia kuat dengan orang yang terlibat. Jadi penerimaan dia itu kadang-kadang menyebabkan dia rasa tertekan, menyebabkan dia rasa sedih dan sebagainya. Tapi sedih, tertekan itu adalah perkara normal yang kita mesti terima. Kalau tidak sedih, tidak tertekan, itu tidak normal. Mana ini mungkin kita bantu di sudut lain. Tetapi bila mana dia sedih atau tertekan, itu adalah normal bagi kita sebagai manusia. Kita perlu rasa itu. Kalau kita tak rasa, dan kita something wrong somewhere dengan kita. Bila kita rasa, it's good. Cuma bagaimana kita menangani dan mengendalikan perasaan itu. Bila kita sedih, apa yang perlu kita lakukan? Kalau mampu kita menangis, kita menangis. Sekurang-kurang mengurangkan rasa sedih. Apabila menangis, kita rasa lebih selesa, dan ada pula individu yang datang mungkin memeluk, memegang, menenangkan kita akan rasa lebih selesa. Dan itu yang kami buat sekarang dalam peranan kami di Hotel Everly. Akhir sekali doktor, akhir sekali. Doktor dan juga 45 rakan lain juga tinggal di sana. Maksudnya 24 jam sekiranya mereka mahu seseorang itu mendengar titian dan sebagainya, ada. Kita sentiasa bersedia di sana 24 jam. Sekiranya diperlukan, kami sentiasa ada. Pada pagi kita sebenarnya 45 orang kita pecahkan kepada 4 shift. Daripada pukul 7 hingga pukul 1, pukul 1 pukul 7, 7 hingga pukul 1 dan 1 hingga pukul 7 pagi besok. Mana sepanjang perjalanan itu sekurang-kurangnya ada 11 atau 12 kaunselors yang bertugas di bilik gerakan. Anytime sekiranya diperlukan, boleh dapatkan bantuan perkhidmatan daripada kita. Dan kita juga besarkan nanti. Saya ingat untuk jangka masa kehadapan, yang turut terjejas adalah bukan setakat keluarga, kita faham dia keluarga dan mungkin penumpang itu sendiri, tetapi juga dalam keadaan sekarang ini saya nampak bila kami di perkhidmatan awam misalnya contoh, mereka yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat juga mengalami trauma, dan itu mungkin untuk masa depan kita juga akan mengendalikan isu-isu sebegini supaya mereka yang terlibat ini bukan kita lepaskan begitu saja, mereka juga kita ambil pertimbangan untuk dibantu dan sebagainya. Dan mereka juga memerlukan bantuan sebenarnya. Baiklah. Terima kasih Dr. Abdul Jalil Hassan, Ketua Malaysian Crisis Intervention Team yang membantu menenangkan keluarga penumpang pesawat MH370 yang sekarang ini berada di Everly Hotel Putrajaya. Dan saya terpaksa lepaskan doktor sekarang kerana doktor perlu kembali bertugas di Putrajaya. Terima kasih kerana bersama kami berkongsi maklumat ini. Saya rasa maklumat ini agak penting bukan saja kepada penonton di luar tetapi juga kepada ahli-ahli ataupun keluarga saudara mara yang mahu membantu cara pendekatan yang sebetulnya. Terima kasih doktor. Dan kita sekarang terus saja bersama dengan Rizal Zulkafli di studio. Rizal. Terima kasih Suhaimi Sulaiman. Tadi Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarang Kumpulan Esrawani, dan juga Dr. Abdullah Jalil Hassan, Ketua Malaysia Crisis Intervention Team.